أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم علمنا ما جهلنا. اللهم زكنا ما نسينا. حسبنا الله ونعم الوكيل. نعم المولى ونعم النصير. InsyaAllah termula dengan baca umul kitab surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, syukur Allah SWT kerana kita masih lagi diberikan kepada kita bekalan iman dan takwa, insya-Allah. Dan kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita ditambah umur kita. Umur kita tambah mengikut tahun hijrah. Dan kita gunakan umur yang kita ditambah ini untuk menunaikan hak kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi insya-Allah pada malam ni kita sambung perbincangan berhubung dengan adab dengan sahabat. Tugas yang pertama dulu dibincangkan kepada kita ialah cara memilih sahabat. Cara memilih sahabat. Yang kedua ialah tugas yang kedua, cara menunaikan hak-hak sahabat. Cara menunaikan hak sahabat. Apabila kita bersahabat, ada hak kita dengan sahabat. Macam kita juga. Dengan ayah kita, kita ada hak. Dengan mak kita, kita ada hak. Dengan sahabat kita pun, kita ada hak. Baik. Yang pertama, mengenali hak sahabat. Kita mengenali hak sahabat. Kata pengarang, rahimallahu ta'ala anhum, apabila telah terjalin persahabatan antara kamu dengan sahabatmu, maka wajiblah ke atasmu menunaikan beberapa hak persahabatan dan wajib pula dijaga adab-adab dalam menunaikan hak itu. Kata pengarang rahimallahu ta'ala anhu, apabila terjalin persahabatan antara kita dengan sahabat kita, maka wajib atas kita menunaikan hak-hak persahabatan. Dan yang kedua, wajib kita jaga adab persahabatan supaya ia sempurna dan lengkap. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul akhawaini masalul yadaini taghsilu ihdahumal ukhra. Perumpamaan dua orang sahabat yang bersaudara itu ialah perumpamaan kedua belah tangan di mana yang satu membasuh yang lain. Itu dia kata. Kita berkawan ni, kita bersahabat ni umpama tangan kita. Umpama tangan. Jadi tangan ni kalau kita basuh, yang pertama kalau kita guna gitu tak sempurna. Ya. Tapi kita gunakan tangan dua belah. Hak ni basuh ni, hak ni basuh ni. Contoh, kita ambil air semayang. Boleh kita hulur gini, tapi tak sempurna. Begitu juga kita berkawan.
kawan itu mestilah ada kemesraan. Dan kemesraan kawan itu terletak kepada keislaman. Letak kepada Islam. Letak kepada iman. Sebab itulah kita lihat dalam bulan ini kita bincang persoalan hijrah. Kalau kita lihat kenapa Nabi memilih Abu Bakar sebagai sahabat untuk hijrah, tak pilih orang lain. Isra' nak Miraj, Allah SWT pilih Jibril sebagai kawan Nabi. Sebab daripada peristiwa hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu-satunya sahabat yang dipilih oleh Rasulullah ialah Abu Bakar. Bukan setakat sahabat, tetapi tok tua dia. No, pilih. Masa nak hijrah, dia pergi rumah Abu Bakar. Pergi rumah Abu Bakar, dia tanya dulu. Ada juga orang lain dalam rumahmu ni? Ada atau tidak orang lain dalam rumah kamu? Maknanya sahabat sejati dia jaga rahsia kawan. Sebab kita nak curah satu perasaan ni, sudah tentu kita pilih sahabat yang kita benar-benar percaya. Dan sebab itulah dipilih Abu Bakar yang digelar As-Siddiq, yang benar-benar percaya. Jadi Nabi SAW mengumpamakan sahabat tu macam dua tangan saling membantu di antara satu sama lain. Dan pada satu ketika Nabi SAW masuk ke dalam hutan, lalu baginda mengambil dua bilah kayu miswak, iaitu kayu sugi. Yang satu bengkok dan yang satu lagi lurus. Nabi masuk dalam hutan, dia ambil kayu siwak. Kayu siwak tu ada dua. Yang pertama yang belok, yang kedua yang lurus. Dan ada bersama-sama Rasulullah SAW pada masa itu ada beberapa orang daripada sahabat baginda SAW. Kemudian lalu Nabi SAW memberi kepada salah seorang sahabatnya kayu miswak yang lurus. Dan baginda menahan kayu miswak yang bengkok untuk kegunaan dirinya sendiri. Baik. Jadi disebut di sini, satu ketika Nabi SAW berjalan. Berjalan tu maknanya dengan sahabat-sahabat. Kemudian Nabi ambil kayu sugi. Kayu sugi. Kemudian kayu sugi itu ada dua. Satu yang lurus, satu yang belok. Ataupun dalam bahasa Terengganu kekong. Kalau kita ambil hak kita hak betul ke hak kekong? Kalau kita ada kayu dua tu, hak sebelok, hak sebetul. Kalau kita beri korang hak betul ke hak belok? Rasa belok tu. Kalau makan kita juga, kalau makan dua ekor ikan. Ikan hak besar dengan hak kecil. Kita beri korang hak besar ke hak kecil? Hak kecil tu. Maknanya kalau macam tu tak boleh jadi bagi sahabat. Sebab ada kepentingan diri. Jadi Nabi SAW kata, maka sahabat tanya, ya Rasulullah, sebenarnya engkau yang layak, hak betul ni engkau hakmu ya Rasulullah. Sebab mu ni orang ketua kami. Mu ni Nabi ambil hak betul ni. Tak layak kami ni. Tapi Rasulullah kata guna. Lalu Rasulullah bersabda, dia kata, man sahibu sahiban walau sa'atin min naharin illa was'al an sahabati
hal aqama fiha haqqallahu aw adha'ah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ma min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin illa su'ila an sahbatihi hal aqama fiha haqqallahu ta'ala aw adha'ahu. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada seorang jua pun yang bersahabat dengan orang lain walau hanya satu saat, kecuali ia akan ditanya pada hari kiamat nanti tentang hak persahabatannya, apakah ia telah tunaikan pada haknya ataupun tidak. Ya, Nabi sebut. Nabi kata kita kawan-kawan ni akan datang Allah SWT tanya. Akan datang Allah SWT tanya. Dia kata Nabi SAW kata hanya walaupun kawan sesaat, satu saat, ditanya oleh Allah SWT pada hari kiamat, apakah hak sahabat? Mu kawan ni baik mu macam mana? Baik, sebagai contoh kita beri ya, dulu kalau kita dalam kesusahan, dahaga sangat, kita dahaga sangat, kawan kita dahaga, agak-agak air tu kita minum dulu ke kawan kita dulu. Rasa-rasa kita minum dulu tau. Ya kuah aku dulu bagi korang, rasa je. Tapi sahabat-sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beri kawan dulu minum. Sehingga dia kata kawan hu minum tu mati. Dia tu Allah Rabbi. Lepas tu kita tengok bagaimana Allah SWT mengatur persahabatan Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nabi dengan Abu Bakar As-Siddiq ni, apabila Abu Bakar masuk dalam gua Sur, pergi ke gua Sur, siapa di gua Sur, Abu Bakar masuk dulu. Abu Bakar masuk dulu. Nabi biar dulu, jangan masuk lagi. Sebab apa? Sebab cek dulu dalam tu. Cek dalam tu, takut-takut ada yang memudaratkan sahabat kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang kedua, tengok Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apabila Sayyidina Ali karramallahu wajhah diarah tidur di tempat tidur Nabi, malah orang nak bunuh dia. Kalau kita lah contoh, orang nak bunuh kita, kita suruh sahabat kita tidur, teramuk tau. Rasa tak teramuk tau. Tapi Nabi cahaya sahabat, mu kena tidur ke tempat aku. Sebab mu tugas mu malam ni kena selamat aku. Nabi itu tahu, Nabi dan Sayyidina Ali ni, dia tahu bagaimana dia akrab dengan Rasulullah. Biar saya mati, tapi Rasulullah jangan mati. Ya. Tapi kita tahulah, malam tu orang nak bunuh Nabi ke nak bunuh Ali. Situ keyakinan Ali duduk situ. Malam ni bukan orang nak bunuh aku, orang nak bunuh Rasulullah. Kalau aku mati tak apa, kalau Rasulullah mati, ya. Tu kita contoh kita ni untuk imam lah, Dr. Imam. Mati kita ada apa-apa kalau Dr. Imam mati? Siapa nak imarah masjid? Contoh. Jadi kita tengok, sahabat dia tengok kepentingan sahabat, mana yang aula, mana yang lebih utama. Terkawan. Kalau kita tahu mana yang lebih utama, kita ke kawan kita, sudah tentulah disuruh ra'inya adalah kawan kita. Jadi sebab itulah Allah SWT menyebut kepada kita melalui Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bahawa apabila kita berkawan, maka Allah SWT akan tanya hak kawan. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma astahaba isnani qattu illa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala
arfaquhuma bisahibi. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, tidak bersahabat dua orang yang bersahabat kecuali yang lebih dicintai di sisi Allah ialah orang yang lebih lemah lembut dengan sahabatnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam catat, apabila kita bersahabat, yang paling disukai oleh Allah, paling disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, ahabbahuma, Nabi kata, orang yang paling dicintai oleh di sisi Allah ialah orang yang lemah lembut dengan sahabatnya, orang yang mengambil perhatian sungguh-sungguh kepada sahabatnya. Baik, sekarang kita tengok adab-adab bersahabat. Adab-adab kita bersahabat ada tak pada kita? Kalau ada, alhamdulillah. Seorang sahabat mesti menjaga adab-adab terhadap sahabatnya, iaitu yang pertama, mengutamakan sahabat dengan harta bendanya. Jikalau ia tidak kuasa berbuat demikian, maka sekurang-kurangnya hendaklah ia memberi kepada sahabatnya apa-apa yang lebih daripada hajatnya. Baik, hak nombor satu. Kita berasa hak nombor satu tak luluh dah. Berasa-berasa lah. Apabila sahabat kita minta satu benda dan kita harta benda kita lah, kita beli kereta baru, sahabat nak pinjam, agak-agak nak beri tak? Ya? No. Kata ada alasan tak kereta ni baru kerana ni, nak pergi pula, nak isi pula anak-anak pula. Dia tak ada kereta. Dia nak pergi Kuala Lumpur, katakan nak pergi Kuala Lumpur, dah ada kereta. Benda mustahak sebab anak dia di Kuala Lumpur nak mengaji. Dia pun pergi jumpa kita. Jumpa kita, hamba nak pergi Kuala Lumpur ni, kenderaan tak ada ni. Boleh kau pinjam kereta abang? Kereta kita baru beli kereta. Agak-agak nak pergi tak? Tengok dulu tau. Nak pergi pun tengok dulu. Tanya lesen guan ni, tanya dulu. Nak pergi duan ni, tanya. Tak? Baik. Tapi tak apalah. Kan maknanya kita rasa payuh nak buat tu. Tapi sekurang-kurangnya kita ambil. Tak apalah. Biarlah kita pergi bersama. Saya jaga hebat tak apa. Kita gitu. Saya pergi hebat tak apa. Kita ada matlamat kita ataupun kita ada hak lain, kita tinggal dulu hak lain, utamakan sahabat dulu. Allah. Besar pahala. Besar pahala. Kita hidup atas dunia ni tak ada melain kita nak pahala. Sebab itulah pahala-pahala ni dihubung dengan sejarah. Ya? Pahala-pahala ni dihubung dengan sejarah. Kalau kita tanya Jumaat hari ni yang ada, masing-masing ada sejarah dia masing-masing, sejarah dia. Yang tak boleh dilupai. Peristiwa yang tidak boleh dilupai. Agak-agak saya tanya, kalau saya tanya Jumaat hari ni, bolehkah bosa tau? Ada orang sejarah dia yang tak boleh dilupai hari lahir dia. Contoh, sehari lahir dia sambut tiap-tiap tahun. Ada orang sejarah dia yang tak boleh dilupai ialah hari perkahwinan dia. Ada orang hari sejarah dia yang tak boleh dilupai ialah hari ketika dia dinaikkan pangkat. Ada orang harinya sejarah yang tidak boleh dilupai ialah hari dijemput oleh raja ke istana. Allah sukanya. Tapi sejarah yang paling besar, lebih daripada itu, bila kan sejarah itu? Lebih daripada itu. Sejarah yang lebih hebat, sejarah yang lebih besar, ialah apabila dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sejarah paling besar. Sebab kalau jemput manusia sementara, apabila Allah SWT jemput selama-lama, dia nak tengok kenapa masa tu? Masa tu kita dah jumpa dengan perkara yang tak pernah kita jumpa. Masa tu baru timbul nyesai dulu.
duduk atas dunia, nyesal. Itu sejarah. Sebab sejarah ni ada hubungan dengan pesanan. Sebab itulah apabila disebut kita bersahabat, Allah SWT suruh kita bersahabat. Dulu kita bincang, bersahabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bersahabat dengan Rasulullah SAW, dan bersahabat dengan sahabat-sahabat yang ditanya oleh Allah SWT, man ikhwanuka, siapa kawan-kawan. Sebab tu dulu kita kata, kalau nak sahabat ni, sahabat yang boleh mengajak kita ke arah kebaikan. Jadi Allah SWT ajak kita supaya kita jadi baik. Allah Rabbi. Sebab tu kita kena kata taqarrub dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menolong sahabat dengan diri pada jalan hajatnya dengan cara segera. Sebelum berkendak sahabatnya bahawa ia meminta tolong akan dia. Maknanya kita tolong sahabat kita tu dengan tanya dulu. Sebab tu kalau kita bersahabat ni, kita tanya dia. Kita kata, kalau dia tak main masjid, apa tak main masjid ni? Bapa tak main masjid mana? Allah susah. Sebab anak nak pergi belajar, kena cari gini. Maknanya kita ada situ. Apa tujuan kita bersahabat? Sudah tentu di sana perlu kita bantu dia. Sebab tu kaedah bersahabat ni dia ada 3 rukun. Kita sebut dah. Rukun bersahabat. Rukun bersahabat ni yang pertama ta'aruf, kita kena kenal. Rukun bersahabat. Semayang ada rukun, puasa ada rukun, wuduk ada rukun, bersahabat pun ada rukun. Yang pertama nak bersahabat kenal. Sebab tu yang pertama dulu, tugas yang pertama kenal sahabat. Yang kedua, apabila kita bersahabat, kita kena faham memahami. Ya? Kalau orang tak faham sahabat, tak boleh kawan dengan orang. Ada sahabat kita tu panah barang. Ada sahabat kita tu tak sabar. Ada sahabat kita tu mulut banyak. Macam-macam. Jadi kita kena faham. Ada sahabat kita pendiam, dia senyap, dia sebab apa? Dia susah nak cerita ke orang, dia senang pun nak cerita ke orang. Bagaimana kita nak tolong dia? Dan yang ketiga, rukun bersahabat, dia kena ada tolong menolong, bantu membantu. Itu rukun sahabat. Kalau ada 3 ni, insya-Allah kita selamat. Baik. Yang ketiga, menyembunyikan rahsia sahabat. Ni payah nak boleh tau. Saya rasa payah ni. Menyembunyikan sahabat ni, kalau kita kenal sungguh, dia akan kabur rahsia dia kita. Hak masa ni lah setengah-setengah orang tu, dia tak teringat. Apabila sahabat dia beri rahsia ke dia, dia pun pergi, ni ada rahsia ni, kawan saya beritahu ni, saya tak kabur korang, awak seorang sekabur. Maknanya pada masa itu kita dah ada amanah. Kita dah amanah. Apabila tidak amanah, hak ini dipersoalkan oleh Allah SWT. Sebab itulah Asma bin Abi Bakrin. Asma, masa Nabi nak hijrah daripada Mekah ke Madinah, Asma tukang buat apa? Tukang hantar makanan. Tapi tak kabur, Nabi duduk duana tak kabur, keadaan Nabi tak kabur ke orang Quraisy. Walaupun Asma tu kena tempat dia ataupun kena lepang. Allah Rabbi. Dia pergi. Dan Asma pada masa itu mengandung 7 bulan. Baik. Makna nak sebut kerahsiaan. Kemudian yang kedua ni, Abdullah bin Abi Bakrin jatuh tu tujuan berapa? Nak khabar rahsia dengan Nabi ni siapa? Tapak-tapak jari kaki tu dia kata Abdullah jalan mana? Jalan dengan tumi. Nak sebutnya menjaga rahsia apabila sampai satu tahap supaya kawan kita tu selamat daripada sesuatu perkara. Begitu juga kalau orang curah rahsia kepada kita, dia cerita, dia kata ni saya cerita ke awak seorang je, jangan khabar korang dia. Kita pun tak apa, insya-Allah tak khabar korang. Kadang jumpa kedai kopi kadang gona.
Mari sini jaya Allah hamba orang tu. Tapi dia jangan dia bersandar pada saya, jangan kabur orang. Saya kabur seorang je. Awak seorang je sekabur. Baik. Amanah dak masa tu? Dok amanah. Apabila dok amanah kena soal dok. Hak tu hadis saja. Kena soal oleh Allah SWT. Baik. Tu yang ketiga. Yang keempat, apabila bersahabat kena jaga aib sahabat kita. Walaupun secara bergurau, kena jaga aib. Kita tengok orang berkawan hari ni kadang-kadang depan tu panggil dengan gelaran macam-macam. Gelaran macam-macam. Siapa dengar orang ramai pun dia buat gurau juga. Jangan. Jangan. Aib kawan ni jangan buka. Sebab apa? Kalau kita buka aib kawan, akan datang kawan buka aib kita. Allah SWT buka aib kita. Baik. Yang keempat, berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencelakan sahabat. Orang cela sahabat kita tu jangan kita bawa pulau. Dia kata berdiam daripada menyampaikan perkataan orang lain yang mencela sahabat. Orang cela sahabat kita kabur ke sekawan kita, ke sahabat kita. Akhirnya balok. Itu kaedah Nabi Allah Islam buat. Jangan sampaikan orang cela kepada sahabat. Malah kita jaga sahabat kita. Kita jaga. Maknanya bukan itu sebagai fitnah ataupun dia ni orang baik, tak cakap gitu. Baik. Yang keenam, menyampaikan segala perkataan orang lain yang memuji akan sahabatnya. Ya. Yang pertama, yang kelima tu orang kata ke kawan kita jangan kabur. Kalau orang puji kawan kita, ke kabur dia. Kabur dia. Tapi hak tu kan terima pujian pula, jangan kata pula tengok orang jangan pula gitu. Tengok orang cak apa tu. Kita apabila orang puji kita sebut alhamdulillah. Yang layak puji bukan saya tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Jawab gitu. Orang kata comelnya baju awak, alhamdulillah. Yang comel bukan baju saya, ialah kurniaan Allah SWT. Sebab orang tengok baju awak ni comel. Mungkin orang lain dia tengok tak comel. Jadi kita dah sebut dulu. Kita dah sebut bahawa kadang-kadang kita kedekut dengan Allah SWT. Sebab itulah Nabi SAW menyebut kepada kita bahawa pada hari kiamat Allah SWT tanya kita balik. Dia beri mata, dia beri telinga, dia beri anak, dia beri harta. Apa yang kita buat? Adakah dengan pemberian itu mu ingat aku? Kata Allah SWT. Nabi beritahu, dia kata, kalau hari ni dulu atas dunia mu dah ingat aku, hari ni aku dah ingat kamu. Allah Rabbi. Maknanya banyak kita lupa kepada Allah SWT. Contoh, kita bercontoh. Setiap hari banyak kita terima nikmat daripada Allah. Ya tak? Banyak. Bangun tidur, boleh celak mata, sebut dah alhamdulillah. Turun makan, dok lekat. Makan dok lekat, sebut dah alhamdulillah. Turun daripada rumah dak sepak, sebut dah alhamdulillah. Tu alhamdulillah je. Turun naik kereta, alhamdulillah, boleh naik kereta. Lepas turun kereta, alhamdulillah, siapa kita rumah. Jadi semua tu sebab apa kita alhamdulillah? Sebab doa kita diterima oleh Allah SWT. Doa kita diterima. Ada tak dalam perjalanan kita tu kita nak kita melanggar? Tambah. Siapa rumah. Sebab tu alhamdulillah. Daripada rumah mari ke masjid. Rebah tengah jalan.
Rebah tengah jalan. Dak dago. Sebut dak alhamdulillah. Ya. Dan doa Allah apalah rebah ni. Bahasa sungguh. Kita marah. Padahal apabila kita buat alhamdulillah, rupa-rupanya Allah SWT nak beri pahala kita. Baik. Daripada rumah ke masjid, bulan balik, tiba-tiba mati tengah jalan. Antara rumah masjid. Apa kata anak-anak kita? Apa kata anak-anak kita? Kita ni dah uzur jalan daripada rumah masjid, bulan daripada masjid, rumah masjid, sayang ni, sayang nak tengah jemaah ni, sayang nak tengah majlis ilmu. Tiba-tiba siapa tengah jalan rebah mati. Anak kata mana? Nak pergi sangat masjid kita larang dah tu. Ada tak anak kata alhamdulillah ada tak? Padahal dia daripada masjid nak begitu nak belajar tu mati, masa tu mati syahid. Allah Rabbi, pahala besar. Hak zaman hijrah ni, hijrah. Maknanya orang yang berhijrah, orang yang berpindah daripada satu tempat ke satu tempat untuk kebaikan, maka dapat rahmat Allah SWT. Pahala boleh sama. Contoh, tengok peristiwa yang dicerita oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, peristiwa besar. Seorang yang bunuh orang 99 orang. No, 99 orang. Kita hadis ni makruf dah, cuma nak sebut sikit. Kemudian dia pergi jumpa ahli ibadat. Orang semayang, orang duduk masjid semayang, ahli ibadat. Tanya ahli ibadat ni, kadang-kadang ahli ibadat ni dia buat ibadat, dia tak ada ilmu. Ibadat je sebab nak fadilah. Kemudian tanya dia. Dia tanya, saya bunuh orang 99 orang ni, Tuhan ampun dosa saya? Dia jawab kan, kalau mu 99 orang tu, bahasa kita terang, mu 99 orang ni, mana Tuhan nak ampun? Dosa besar yang bunuh orang. Dia bunuh seorang lagi. Bunuh seorang lagi. Cukup 100 orang. Cukup kena 100 orang. Pergi jumpa ahli ilmu, ahli ibadat, orang yang tahu. Sebab tu kadang-kadang kita tanya ni, nak tanya kena cari orang yang reti, orang yang faham. Tanya dia, dia kata mana ada Allah SWT ada ampun dosa. Sebesar mana pun kita buat dosa, maka diampunkan oleh Allah SWT. Dengan syarat mu taubat sungguh, lepas pada ni mu kena hijrah. Jangan duduk kampung ni, kena pergi tempat lain. Sebab kampung ni mu jumpa dengan kawan-kawanmu. Apa jumpa dengan kawan-kawanmu ni, biasa ni kalau mu nak baik, dia nak baik kono. Muka kena ada. Muka kena ada. Mula-mula apa dan yang 2-3 kali jadi balik semula. Dia kata mu kena pindah ke negeri yang lebih baik. Sebab tu tengok daripada Mekah pindah ke Madinah. Negeri yang lebih baik. Apabila dia pergi, siapa tengah jalan mati. Tengok mati. Malaikat berebut. Menang malaikat mana? Menang malaikat rahmat. Tu ada niat nak pindah, nak kebaikan. Begitu juga kita. Apabila nampak kita ni, apabila kita kata aku nak mati dan keadaan baik, kok mana pun nak mati, pergi balik nak mati dalam perjalanan ke masjid, jalan ke majlis ilmu, dalam perjalanan nak buat kebaikan. Allah Rabbi. Besar dah. Tu nak sebut. Tapi kita kalau mati gitu, kita kata ayah kita ni dah ogok nak pergi, kita gebos tengah jalan. Itulah kita kata dah rasa pergi. Ayah kata rasa pergi. Dah. Contoh lah tu deh. Contoh. Ayah dia kata kok mana pun nak pergi. Saya tengok seorang tua dulu, dia ni masa zaman dulu tahun 60-an dulu, api jalan tak ada. No. Jalan lecah. Ada anak dia, cucu dia kata, "Tok dah sogilah masjid malam ni hujan ni." Dia jawab mana? Hujan ke ribut ke aku mesti sampai ke masjid, biar aku mati dalam perjalanan ke masjid. Allah. Jawab pandai. Padahal masa tu api jalan tak ada. Elektrik tak ada tau. Jalan bawa apa? Bawa jamu. Orang kalau orang muda-muda tak tahu jamu tau. Orang dulu-dulu orang tahun 60-an bawa jamu, pelita ayam.
Lecah pula jalan. Kalau zaman sekarang rasa tak siapa masjid oh. Kalau zaman sekarang, zaman orang manja, api cerah pun tak siapa masjid. Api daripada no api tengok terang, tengok nak orang nampak jak daripada jauh nampak masjid. Hak jenis tak bogi, tak pergi juga apa. Takut apa? Takut Covid. Sama Covid, takut Covid. Tak sebut dia select ke Covid. Padahal dia malah. Tu. Apa tak pergi? Takut orang kata warak sangat. Tak cerdik lagi. Tak pergi masjid apa? Takut orang kata warak. Takut orang kata warak tu dosa tau. Dosa tau. Baik. Tu maknanya kita kata kalau jumpa kawan-kawan kabur orang cakap molek-molek kabur dia. Orang puji dia, comel sungguh diri. Kita kata alhamdulillah, ya comel itu bukan kita, yang comel Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian yang ke-8, meninggalkan berbantah dengan sahabat. Kalau boleh jangan kita kata, kalau boleh jangan kita berbantah-bantah dengan sahabat. Jangan kita maknanya baloh dengan sahabat. Sebab apa? Sebab perbalah itu merenggangkan kita dengan sahabat kita. Baik. Kemudian yang terakhir insya-Allah malam ni kita tengok yang ke-9. Memanggil sahabat dengan nama yang terlebih disukainya. Ni kita tengok sekarang ni ramai sangat orang dia kawan panggil gelarang dia tak patut. Tak patut. Kalau dulu kita panggil sahabat kita cik, saudara, ni panggil dia botol. Botol. Tak. Ataupun tongong. Sebab kita dulu kita duduk sekolah macam-macam siapa tak kenal. Nama asal tak kenal. Sebab panggil nama beruk Allah Rabbi. Panggil nama beruk. Allah minta maaf dah. Dia panggil Allah. Kalau dia panggil beruk, kita kalau dia panggil beruk, tu beruk juga. Tak. Dia gelar. Macam-macam gelaran. Hak itulah Nabi marah. Gelar boleh gelar. Bukan tak boleh. Tetapi panggil gelaran dengan baik-baik. Dengan hak perkara baik. Kita panggil, misalnya kita kata, mak apa? Mak comel. Tapi kalau kan mak ramah ni, kadang-kadang macam-macam panggil. Mak apa? Mak gini. Hak ramah ni, hak kalau dia tu, buat sesuatu benda yang tak comel. Kita panggil benda hak tak comel. Jangan. Macam saya sebut tadi lah. Tapi kadang-kadang kena sebut juga sebab oleh kerana ramai. Kalau tak sebut hak dia tu, orang tak kenal. Kalau kena sebut, tapi depan dia jangan sebut. Marah. Marah dia jangan sebut. Tapi oleh kerana tak kenal, orang panggil, mak mana? Mak botok. Mak mana? Mak beringung. Sebab beringung sama. Gitu. Mak mana? Mak beruk. Sebab apa boleh beruk? Itu dah ada. Gitu dah. Tapi depan dia jangan sebut panggilan tu, jangan sebut gitu. Jangan sebut demikian. Jadi nak sebut pada kita bahawa kita bersahabat, kena panggil sahabat-sahabat dengan panggilan yang terbaik dan sentiasa memuji sahabat dengan apa yang diketahui daripada kebaikannya. Dia buat baik, kita puji. Kita kata hak baik tu tetap baik, hak tak baik tu tetap tak baik. Kita puji dia dan sentiasa berterima kasih kepada sahabat-sahabat atas sebarang kebaikan yang dilakukan. Dan yang ke-12 iaitu menegah orang lain apabila ia mahu mengopak sahabatnya seperti ia membela dirinya sendiri. Orang nak mengopak sahabat jangan. Kita bela dia, kita pertahankan dia. Semoga kita perkukuhkan sahabat kita dengan dia. Iaitu 12 dan insya-Allah kita sambung adab-adab ke-13 dan seterusnya pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim lakum wa lisa'il muslimina muslimatin rahim. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala
وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وارحمنا وعافنا وعافنا. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami, ya Allah. Berikan kesehatan dan kesejahteraan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amalan-amalan kami, setambahlah ilmu di dalam kami. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma alimna ma jahilna. Allahumma zakkina ma nasina. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma afina fi abdanina, Allahumma afina fi aswadina, Allahumma afina fi abdanina. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi liman ana aminu bi rabbikum fa amanna faghfir lana innaka antal ghafurur rahim. Allahumma anzil 'alaina sakinah wa rahmah wa barakah ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam.